kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita untuk sama-sama kita meluangkan masa yang ada seperti atas talian untuk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Yang ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah Taala memilih hamba-Nya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, tandanya yufaqihuhu fid-din. Allah Taala akan memberikan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Setiap Allah Taala membuka pintu ilmu kepada seseorang hamba, berarti Allah Taala nanti membuka pintu kebaikan kepada hamba tersebut. Jadi mudah-mudahan kita berdoa dengan Allah dan kita berpesan terbaik dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk hadir dan duduk dalam majlis ilmu dan terus memperoleh kebaikan dari Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan apa? Insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung ayat yang ke-63 pada buku yang lalu. Namun sebelum kita masuk kepada ayat yang ketiga, kita akan tengok pada ayat yang ke-59. Okay, ayat yang ke-59. Kalau kita buat sedikit ulang kaji pada ayat yang ke-55, daripada ayat 55 sehinggalah ke ayat yang 58, yang ini Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang syurga, penghuni syurga. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Daripada ayat 55 sampai ayat yang ke-58, antara yang Allah sebutkan, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syurgin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un." Ayat ini tuan-tuan sebenarnya ini banyak cerita tentang syurga, ini banyak hadis Nabi berkaitan tentang syurga, tapi Allah Ta'ala hanya memilih ada 4 sahaja ayat berkaitan tentang syurga. Dan ayat ni bukan saja pilih, tapi dia ada kaitan dengan mukadimah surah Yasin. Bila Allah kata, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syurgin fakihun," iaitu kata Allah Ta'ala, sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu akan dalam keadaan fi syurgin fakihun, sibuk dalam keadaan bersenang-senang, dipenuhi dengan limpahan nikmat dalam syurga. Ayat ni sebenarnya ayat yang sangat powerful. Kenapa? Dia ada kaitan dengan awal mukadimah, yang mana pada permulaan mukadimah surah Yasin, Allah berbicara berkaitan tentang dakwah dan bagaimana kesusahan Nabi dan para sahabat menghadapi tentangan Quraisy. Di mana yang kita sedia maklum, surah Yasin diturunkan lebih kurang pada tahun yang ke-10 kenabian sebelum Nabi hijrah, lebih kurang berbaki 2 atau 3 tahun. Pada saat itu adalah saat yang kritikal bagi Nabi. Nabi dan sahabat ada yang telah diseksa, ada yang direjam, ada yang telah dijatuhkan hukuman, bahkan yang telah dibunuh pun ada. Jadi Allah kata pada mereka, terus lagi berdakwah. Ini perbuatan surah Yasin, terus lagi berdakwah. Jangan hirau kepada yang lain, dakwah. Dan kata Allah, siapa yang berdakwah, seperti mana kisah Habibun Najjar dan 3 orang Rasul pada bulan surah Yasin, Allah kata disebabkan Habibun Najjar berdakwah, walaupun tak ada orang yang masuk kepada agama Islam saat tersebut di kalangan Habibun Najjar, hanya disebut dakwah. Kata Allah, "Qila dukhulil jannah," wahai Habibun Najjar, masuk kamu ke dalam syurga, hanya sebab dia berdakwah. Maksudnya tuan-tuan, sesiapa mukmin yang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka menjadi satu kefarduan ke atas kita untuk menyampaikan dakwah kepada semua manusia. Tak hiraulah tuan-tuan, orang beriman tak beriman, terima atau tidak, itu cerita lain. Cerita yang pertama adalah semuanya fardu ke atas kita untuk menyampaikan. Dan asal kita berdakwah saja, itulah yang menjadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Dan Allah sebut pada ayat 55, kata Allah, siapa yang masuk syurga Allah, maka dia akan sibuk fi syurgin fakihun, sibuk dalam keadaan bersenang-lenang dalam syurga. Kenapa Allah sebut macam tu? Sebabnya Allah Ta'ala nak bagi tahu, di dunia dahulu kamu sibuk dengan urusan dakwah, kamu sibuk mungkin dengan urusan luar rumah kamu, sampai kamu tak ada masa untuk diri kamu, tak ada masa untuk keluarga kamu, terhad masanya kerana sibuk berdakwah, buat kerja agama.
Allah kata ganjaran dia, kamu masuk syurga, kamu akan sibuk dengan senang lenang dalam syurga Allah Ta'ala. Ini satu nikmat, dan ini satu perkara yang istimewa lah bagi orang yang bersusah payah di dunia ini di jalan Allah. Maka Allah Ta'ala akan mengganjari dengan ganjaran yang besar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu saya kata 4 ayat cerita tentang syurga ni, ayat 55 sampai 58, dia bukan sekadar hanya cerita tentang syurga, tetapi dia ada kaitan dengan muqaddimah surah Yasin. Dan kemudian Allah kata apa? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Bukan sekadar mereka sibuk dengan senang lenang kegembiraan dalam syurga, bahkan kata Allah hum wa azwajuhum, dia dan pasangan dia fi dhilalin, akan duduk berehat berteduh, alal araik muttaqiun, dia akan duduk berehat berteduh di atas pelamin-pelamin yang akan disediakan di dalam syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kalau di dunia kita sibuk dengan kerja dakwah kita, di dunia kita sibuk dengan NGO kita, di dunia kita sibuk dengan welfare kita, buat macam-macam kebajikan, urusan-urusan kerja macam-macam yang berkaitan dengan agama ni macam-macam. Allah kata dalam syurga nanti kamu akan sibuk juga, tapi sibuk dengan senang lenang, sibuk dengan kenikmatan. Kedua, Allah kata kalau di dunia dulu kamu tak sempat sibuk dengan pasangan kamu, dengan keluarga kamu, dalam syurga hum wa azwajuhum, dalam syurga kamu sibuk dengan pasangan kamu pula. Dunia kita tak sempat tuan-tuan buat kerja agama. Akhirat Allah kata duduklah bersama dengan pasangan kamu, sibuk menikmati kenikmatan dalam syurga. Dan Allah kata apa? Zilalin 'alal araik muttaqiun. Tuan-tuan perhatikan kalimah zilalin 'alal araik. Kalimah zilal iaitu dalam keadaan dia berteduh, duduk di bawah satu naungan, berteduh. Di dunia kita berdakwah berpeluh-peluh tuan-tuan, banyak benda kekurangan, kurang itu, kurang ini, berbelanja lagi, keluar modal lagi, kan? Tahan tebalkan muka tuan-tuan, ada kala terpaksa minta sumbangan, ada kala nak cerita agama, bukan benda yang mudah, kerja berat. Tapi Allah kata di akhirat, di syurga, zilal, kamu akan duduk berteduh, tak ada lagi perasaan macam tu. Alal araik muttaqiun. Tuan-tuan perhatikan, alal araik muttaqiun, kamu akan bersandar di atas pelamin. Kalimah araik ni tuan-tuan, dia datang daripada kalimah arika. Arika ni dia ada satu macam kata satu tempat yang dikhaskan, yang dikhususkan untuk kita. Tidak ada orang lain boleh duduk kat situ melainkan kita. Okey. Allah kata dalam keadaan muttaqiun, bersandar. Bersandar ni adalah simbolik kepada maksud berehat. Kalau di dunia sibuk dengan kerja dakwah, tak sempat nak berehat, keluarnya siang, baliknya malam kan buat kerja dakwah, maka Allah kata dalam syurga nanti berehatlah kamu dalam syurgaku, bersandarlah di atas pelamin-pelamin yang dikhususkan untuk kita dalam keadaan berteduh, tidak berpanas-panas lagi dah. Dan berehat itu pula bukan bersendirian, tetapi hum wa azwajuhum, kamu dan juga pasangan-pasangan kamu akan berehat di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Kemudian Allah kata lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, dan di syurga itu mereka akan memperolehi fakihah, iaitu buah-buahan, wa lahum ma yad'un, apa yang mereka pinta. Apa-apa buah-buahan yang kita pinta, semuanya Allah sediakan. Ayat 57 ni sebenarnya mesejnya bukan sekadar buah-buahan, tapi semua nikmat yang kita nak, Allah Ta'ala akan perkenankan. Tuan-tuan nak itu, nak berhajat kepada ini, nak macam-macam, kita punya keinginan kita, semuanya akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Dan yang paling istimewa lagi kata Allah, yang ayat ke-58, salamun qaulam mir rabbir rahim. Punya banyak nikmat tadi yang kita sentuh tuan-tuan, tapi Allah kata nikmat yang paling tertinggi salamun qaulam mir rabbir rahim, iaitu kalimah salam sebagai ucapan selamat daripada Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kepada setiap penghuni syurga. Saya nak kongsi pada tuan-tuan, ini yang saya dapat lah, saya bawa balik dalam 2 minggu ni daripada perkampungan orang asli. Kita rasa orang asli ni duduk jauh di pedalaman, kekurangan line, tak ada internet, semua tak ada. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala gantikan dengan satu lagi nikmat yang kita tak ada, iaitu nikmat ketenangan. Kalau mancing ikan tu, siapa yang suka mancing,
Sungai dia saja kalau mancing, ikannya besar-besar macam ni. Ikannya besar-besar macam ni, fresh. Kita ingat macam mancing kolam, tapi mancing sungai. Besar-besar ni ikan dia. Ketenangan, sebab kita back to nature kan, kita rasa tenang. Tapi saya terfikir satu perkara. Kita berdamping dengan alam, kita rasa tenang. Apatah lagi kalau kita berdamping dengan Tuhan yang menciptakan alam. Sepatutnya itu yang lebih menenangkan kita. Berdamping dengan alam, makhluk Allah pun kita rasa tenang, apatah lagi berdamping dengan Tuhan yang menciptakan alam. Sebab itu bila Allah kata salamun qaulan mir rabbir rahim, Allah Ta'ala akan ucapkan kalimah salam, iaitu ucapan selamat kepada penghuni syurga, mir rabbir rahim, daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Tuan-tuan kena bayangkan macam mana setenangnya tuan-tuan tengok hutan, tengok pokok, tengok air sungai yang mengalir, air terjun yang berbunyi dan sebagainya. Tuan-tuan kena bayangkan, apatah lagi kalau ucapan salam daripada Allah, Tuhan yang menciptakan alam ni. Dia lebih mendatangkan ketenangan, keselamatan dan juga kebahagiaan. Dan ini adalah kemuncak kepada kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti. Ini ayat yang ke-58. Okey. Baik, selesailah ayat yang tadi. Maka pada ayat 59 Allah Ta'ala masuk cerita tentang neraka pula. 4 ayat tadi bercerita tentang syurga, manakala ayat di sini ada 4 juga berbicara berkaitan tentang neraka. Apa dia? Kata Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, iaitu kata Allah, dan dikatakanlah kepada orang-orang yang berdosa. Spesifiknya adalah kepada orang kafir. Wamtaz, iaitu berpisahlah kamu daripada orang mukmin. Okey, berpisahlah kamu wahai orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa daripada orang mukmin. Okey, tuan-tuan perhatikan dulu kalimah al-mujrimun. Al-mujrimun adalah merujuk kepada orang yang melakukan dosa. Al-mujrimun, orang yang melakukan dosa. Dosa ni bila sebut berdosa, sebenarnya dia adalah jatuh kepada golongan mukallaf kita lah. Sebab orang Islam sahaja yang menanggung dosa dan juga pahala. Okey, orang Islam sahaja yang menanggung dosa dan pahala. Orang kafir dia tak menanggung dosa dan pahala. Okey. Tetapi maknanya ayat ni sebenarnya ditujukan kepada kita, orang yang melakukan dosa. Dalam masa yang sama juga para ulama mufassirin pun menyebutkan ayat ini juga merujuk kepada orang kafir. Okey, orang kafir. Tapi sengaja Allah sebut kalimah al-mujrimun sebab nak bagi tahu bukan sekadar orang kafir sahaja akan terpisah dengan orang mukmin, tapi orang-orang Islam yang melakukan dosa pun akan terpisah dengan orang-orang yang melakukan amal soleh dalam kalangan orang mukmin. Jelas Boleh Maknanya jangan kita sangka orang kafir saja terpisah dengan orang mukmin, tapi orang mukmin yang melakukan dosa pun akan terpisah juga. Sebab itu Allah Ta'ala highlight kalimah ayyuhal mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa. Dan kata Allah, kamu akan terpisah. Sebab apa? Sebab dekat dunia boleh jadi kita satu keluarga. Di dunia ni boleh jadi kita ni satu organisasi. Boleh jadi di dunia ni kita kawan rapat. Tapi di akhirat nanti tidak ada lagi. Kamu akan terpisah. Kamu akan dibezakan antara orang yang melakukan amal soleh dan juga orang yang melakukan dosa di sisi Allah. Apatah lagi orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada perbezaan, pemisahan di antara orang mukmin dan juga orang kafir, dan juga orang mukmin yang melakukan dosa. Bila Allah sebut ayat 59 tuan-tuan, ayat yang ke-60 terus Allah Ta'ala ingatkan semula kepada manusia yang berada di mahsyar tentang perkara yang Allah dah ingatkan di dunia dahulu. Iaitu kata Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Ini adalah ucapan yang Allah akan sebutkan kepada seluruh manusia di hari mahsyar nanti. Tapi ayat ni tuan-tuan kita dah baca hari ini. Mudah-mudahan ayat ni menjadi ingatan kepada kita supaya kita tak nak ayat ni kita dengar di hari mahsyar nanti. Sebab ucapan ni adalah dialog Allah kepada orang yang tak beriman kepada Allah di hari akhirat nanti. Kata Allah apa? Alam ahad ilaikum, bukankah kami telah memerintahkan kamu ya bani Adam, wahai manusia, anak-anak cucu Adam ni, alla ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Yang ini Allah ingatkan kita tuan-tuan, manusia yang sampai dari mahsyar berdiri di hadapan Allah
dah dimasukkan ke dalam neraka, Allah ingatkan kepada mereka. Allah ingatkan kepada mereka, bukankah aku dulu dekat dunia dah pesan banyak kali dah melalui Rasul kami, di dalam Quran pun kami dah pesan, jangan sembah syaitan, sebab syaitan tu adalah musuh bagi kamu. Okey, baik. Sebelum saya baca tafsiran ni tuan-tuan tengok ayat 59 sehinggalah ayat yang ke-62. 4 ayat ni cerita tentang penghuni neraka, dan di sini Allah sebenarnya memberitahu pada kita ada 2 azab yang akan ditimpakan bagi penghuni neraka. Pertama iaitu azab fizikal, yang mana ada manusia akan dibakar, yang diseksa, yang diazab, yang diberikan makanan yang menjijikkan, diberikan minuman yang panas menggelegak dan sebagainya. Ini azab fizikal. Tapi ayat 59 sampai ayat 61 ini adalah azab dari sudut jasmani, dari sudut rohani dia. Sebab ini adalah ayat yang Allah Ta'ala sindir bagi penghuni-penghuni neraka. Allah sindir. Sebab pertama Allah pisahkan mereka dengan orang mukmin. Bayangkan kita duduk dalam satu kumpulan, tiba-tiba ada kumpulan yang dapat nikmat, ada kumpulan yang tak dapat nikmat. Kita rasa dipinggirkan. Itu perkara yang menyakitkan hati. Okay? Sebab kita rasa tak berguna betul saya ni. Kenapa saya dipisah-pisahkan? Kita rasa di double standard. Itu perasaan yang tak sedap. Kemudian Allah Ta'ala sindir manusia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ila akhir ayat. Allah sebut kalimah tu. Kita dah masuk neraka, sepatutnya tak perlu diingatkan lagi ayat-ayat tu. Sebab ayat-ayat tu menambahkan lagi kesakitan pada jiwa kita. Sebab kita dah menerima azab dah, sekarang diingatkan, itu menambahkan azab. Artinya penghuni neraka akan menghadapi 2 azab. Satu azab fizikal, satu lagi azab rohani. Azab rohani ni lebih pada azab psikologi yang menambahkan lagi kesakitan dan kesengsaraan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah ingatkan. Dekat dunia dulu kami dah pesan dah berkaitan tentang jangan sembah syaitan, sebab syaitan itu adalah musuh bagi manusia. Okey, saya baca tafsiran tuan-tuan sikit daripada Al-Hafiz Ibnu Kathir. Dia kata apa? Bila Allah Ta'ala menyebutkan kalimah alam ahad ilaikum ya bani Adam ila akhir ayat, ini merupakan ejekan. Ibnu Katsir sebut ini adalah ejekan daripada Allah kepada orang kafir daripada kalangan manusia Bani Adam yang mentaati Allah, yang mentaati syaitan. Padahal syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi mereka, serta bermaksiat kepada Allah yang Maha Pemurah. Padahal Allah lah yang menciptakan mereka, iaitu manusia dan juga syaitan, dan memberi rezeki kepada mereka, iaitu kepada manusia dan juga syaitan. Firman Allah Ta'ala, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kamu beribadah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, akan tetapi kalian mengikuti jalan yang lain dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian. Okey. Baik, tuan-tuan perhatikan kalimah syaitan. Ada beza tuan-tuan. Makhluk Allah ni ada beberapa sahaja. Dia ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada iblis dan juga ada syaitan. Okey. Tapi semuanya ada perbezaan. Baik. Kalau yang mukallaf hanya 2 sahaja, iaitu manusia dan juga jin. Okey. Manusia dia punya bapa dia, datuknya adalah Nabi Adam AS. Manakala jin, nenek moyang dia siapa? Adalah iblis. Okey. Iblis ni dia datang daripada keluarga jin. Okey. Hanya 2 ni sahaja. Manakala yang ketiga adalah malaikat. Malaikat ni minta perintah Allah. Dan yang keempat adalah syaitan. Baik. Syaitan ni siapa pula? Syaitan ni dia sebenarnya bukan makhluk dan dia bukan keturunan manusia ke keturunan jin. Syaitan ni dia datang daripada kalimah syaitana. Syaitana ni dia bermaksud ba'uda, iaitu sesiapa syaitan ni adalah sifat kepada sesiapa yang menjauhkan manusia daripada Allah, itu adalah syaitan. Sebab itu Allah sebut syaitan ni minal jinnati wan nas. Dia ada juga daripada kalangan jin, dia juga ada datang daripada kalangan manusia. Maknanya kat sini bila Allah kata jangan sembah syaitan, bukan merujuk kepada makhluk, tapi jangan patuhi kepada manusia ataupun jin ataupun mana-mana makhluk yang mengajak kamu jauh daripada Allah. Kita ada kawan kita tuan-tuan,
Kadang-kadang kita jumpa kawan kita ni kata dengan dia, kita keluar dengan dia. Kita kata, saya nak singgah solat boleh? Dia pun bawa kita berhenti dekat masjid. Kita solat, dia duduk dalam kereta. Ada kan kawan macam tu? Kita kata, jomlah solat. Dia kata, tak apalah, awak solat dulu. Saya nanti, kemudian baru saya solat. Kita ada kawan macam tu. Tapi ada juga kawan yang kita ajak dia pergi solat, dia kata apa? Buat apa penat-penat solat? Solat tak ada apa-apa pun. Baik awak tak payah solat, awak makan dengan saya. Kita pergi sini. Dia menjauhkan kita daripada Allah. Yang itu namanya syaitan. Dia adalah sifat yang menjauhkan manusia daripada Allah. Sama ada kalangan jin ataupun daripada kalangan manusia. Jadi Allah pesan, jangan taat ataupun jangan menyembah kepada syaitan. Okey? Okey. Dikatakan manusia dengan jin yang kita patut Yep. jadi syaitan iblis itu daripada kalangan Jin. dan syaitan itu selain daripada sifat, bukan sifat syaitan juga ada di dalam manusia sekarang, tapi syaitan itu juga sebagai makhluk daripada kalangan jin yang bukan Islam, jin yang baik, yang bukan Islam, dia panggil jin, dia tak panggil syaitan. Okey. That's how that starts to be. So syaitan tu in itself can be a noun, can be sifat. Okey. When it is a noun, it is jin yang jahat. Tapi kalau dia jadi nas itu referring to the yang attribute yang orang yang jahat ataupun jin yang jahat. Dia merujuk kepada semua sifat yang jahat daripada kalangan jin ataupun manusia. Sebab itu, So that means dia bukan another creation. bukan. Dia still dalam golongan jin. Ya, betul. Tapi dalam kalangan jin dan juga dalam kalangan manusia ada. Sebab itu, Dia ada sifat. ya. Tapi bila dia sebagai isim, Okey. dia ialah daripada Jin. Jin yang jahat. Oh ya. Jin yang baik dipanggil jin Islam. Tapi itu saya tak pastilah, kena rujuk baliklah. Cuma yang bila Nabi sebut masuk bulan Ramadan, syaitan ni akan dibelenggu kan. Jin Syaitan yang jahat lah. Jin yang jahat maksudnya. yang saya faham lah, ni mungkin berbeza lah. Yang dibelenggu tu adalah syaitan merujuk pada sifat. Sebab bila kita berpuasa, automatik kita punya nafsu syahwat tu akan menurun, dia akan lemah. Yang itu yang dimasukkan dengan belenggu. Tapi tetap juga ada orang buat jahat. Adakah orang kata ini macam tak ada syaitan, macam tak dibelenggunya? Yang dibelenggu tu adalah sifat jahat kamu kerana kamu berpuasa. Tapi kalau kamu tak berpuasa, syahwat kamu masih lagi ada, tetap lagi ada kecurian, ada pembunuhan, ada kejahatan. Sebab itu syaitan tu merujuk kepada sifat. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi pun, kalau Nabi sebut contoh bila Nabi kata bangun daripada tidur, antara sunnah yang Nabi ajarkan iaitu masukkan air dari dalam hidung, sebab ada syaitan duduk dalam hidung. Syaitan dekat situ bukan merujuk pada makhluk syaitan, tapi syaitan di situ adalah merujuk kepada penyakit. Penyakit yang ada bila bangun tidur, mungkin kotoran ke apa ke yang ada, maka Nabi sebut sebagai syaitan. Benda-benda yang jahat lah. Jadi dibersihkan. Itu antara sunnah yang Nabi ajar. Yang itu yang sefaham saya lah. Mungkin berbeza. Wallahualam, kalau yang kata jin yang jahat maka dipanggil syaitan sebagainya, wallahualam. Okey. Baik, tapi di sini memang Allah pesan jangan taat dan menyembah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Maknanya apa-apa ajakan yang membawa kepada jauh daripada Allah, maka jangan taati. Jangan kamu ikuti dan jangan kamu sembah kepada dia. Okay, boleh kata ini adalah simbolik lah bahasanya. Jangan mengikuti, jangan mentaati kepada golongan-golongan ini. Daripada kalangan jin boleh, daripada kalangan manusia pun boleh. Sebab boleh jadi tuan-tuan, ada daripada kalangan manusia, contohlah pemerintah ke, keluarga ke, ibu ayah ke, ataupun isteri dan suami yang mengajak kita, menyuruh kita melakukan perkara-perkara maksiat. Kita tahu benda tu salah, tapi sebab ni arahan daripada majikan. Kalau saya tak buat, nanti dia pecat saya. Kalau kita buat, maka kita disebut sebagai, inilah yang dikata ta'budu syaitan. Kamu sedang menyembah kepada syaitan. Mungkin kita ni masih lagi puasa, masih lagi bayar zakat, masih lagi solat dan sebagainya, tapi asbab kamu mentaati perintah yang membawa kepada kemungkaran, jauh daripada Allah,
Itu yang disebutkan sebagai ta'budus syaitan. Jadi Allah pesan, jangan sembah kepada syaitan sebab dia adalah musuh kita. Baik, yang ke-61 Allah kata wa ani'buduni, dan kamu kena taat perintah aku, sembah aku. Hadza siratum mustaqim, dan ini adalah jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah. Kemudian Allah kata walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Okey, kita tengok sikit tafsiran daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dia kata apa? Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad adalla minkum jibillan katsira, sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu, iaitu di antara manusia. Dikatakan kalimah jibillan. Okey, cuba perhatikan kalimah jibillan tu ada yang membariskan bawah huruf jim dan mentasydidkan huruf lam, yang kita selalu baca jibillan. Tapi Al-Hafiz Ibnu Katsir kata ada juga yang telah mendammahkan, yang membaris depan kalimah jim dan telah membuang tasydid pada huruf lam, iaitu kalimah jubulan. Maknanya dari sudut qiraat, bacaan, ada yang membaca kalimah jibillan katsira, ada juga yang membaca jubulan katsira. Dua-dua memberi maksud yang sama, sebab kata Al-Hafiz Ibnu Katsir maksud tersebut yang adalah merujuk kepada makhluk juga, tapi makhluk yang lebih banyak. Maknanya kalimah jubulan tu merujuk pada makhluk, tapi makhluk yang lebih banyak. Manakala kalimah jibillan tu merujuk kepada makhluk, iaitu manusia. Jadi antara dari sudut bahasa Al-Hafiz Ibnu Katsir ulas, sebab nak kata syaitan tu dia ada di mana-mana dan dia memberi kesan kepada sesiapa menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian Allah Taala sambung, kata Allah afalam takunu ta'qilun, iaitu kata Allah Taala, maka apakah kamu tidak berfikir, iaitu apakah kalian tidak memiliki akal fikiran saat kalian menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kalian berupa ibadah hanya kepadanya yang tidak ada sekutu baginya, serta musuh kalian adalah syaitan. Artinya apa? Di sini Allah Ta'ala sengaja katakan afalam takunu ta'qilun, adakah kamu ni tak berfikir? Bila Allah Ta'ala suruh buat satu ketaatan, semua ketaatan yang Allah suruh ni semuanya adalah perkara-perkara kebaikan yang bukan baik untuk Allah tapi baik untuk kita. Berapa ramai yang dah mengkaji dah, solat itu memberi kesan yang baik untuk kesihatan. Selain menjadi ibadah berpahala, tapi dari sudut kesihatan dia ada kebaikan dia. Sujudnya, rukuknya, berdirinya, semuanya ada ni. Tapi berapa ramai yang tinggalkan solat? Maknanya benda tu Allah Ta'ala dah sebut dah, afalam takunu ta'qilun, kamu tak berfikir ke? Punya banyak kebaikan yang kami dah berikan melalui ketaatan kepada kami, perintah-perintah yang kami buat, tetap juga nak mengikut kepada arahan syaitan. Dah diberitahu dah dikaji dah, arak tu merosakkan, arak tu menghancurkan institusi kekeluargaan, arak itu membunuh, tapi tetap minum arak. Bila diharamkan arak, macam-macam pertikaian, janganlah ini mendiskriminasi golongan yang bukan Islam. Ya ni sekarang bukan isu Islam tak Islam, tapi isunya arak tu membunuh. Saya baru ni aksiden tuan-tuan, bulan Ogos baru ni saya aksiden. Pergi ke balai polis, buat report. Polis tanya, 3 perkara dia tanya. Yang melanggar kamu ni ada lesen ke tidak? Yang melanggar kamu ni, yang pertama ada lesen ke tidak? Yang kedua dia mabuk ke tidak? Dan yang ketiga ada satu lagi, saya lupa. Dari 3. Dia kata kalau 3 ni langgar kamu tak boleh claim apa-apa. Dia hanya dibayar denda 300 kepada balai polis saja. Di sama 300 saja. Awak tak boleh claim insurans, tak boleh buat apa pun. Sebab itu kalau di pesanan, kalau kamu dilanggar oleh orang mabuk, bunuh sekalipun, terbunuhlah dilanggar tu, kamu jangan dia kata macam mana? Jangan bagi tahu, jangan katakan dia langgar dalam keadaan dia mabuk. Maknanya sampai dia sedar baru buat report. Sebab kalau dia langgar dalam keadaan dia mabuk, maka dia kata dia dalam keadaan di bawah sedarlah. Maknanya dia langgar tak ada kesalahan, hanya bayar denda 300 saja. Berbaloi ke? Sampai orang terkorban, sampai ada yang mati dan sebagainya, dia hanya bayar 300 saja. Tak berbaloi. Jadi di sini Allah kata, kamu tak gunakan akal kamu ke? Aku dah berikan akal, boleh berfikir, kamu dah mengkaji.
setiap perintahku semuanya ada kebaikan-kebaikan selain menjadi pahala, selain kamu patuh perintahku, ada kebaikan yang lain. Tapi tetap juga nak taat kepada syaitan, menyembah syaitan, minum araknya, perzinaan dan sebagainya. Semua ni kita tahu menambahkan lagi menambahkan lagi kerosakan di atas muka bumi. Tetap juga nak buat. Allah kata LGBT tak boleh, buat juga. Tuan-tuan pergi tengok di Kementerian Kesihatan yang menyebabkan AIDS ni dia spread sangat banyak, semuanya daripada golongan LGBT. Ini semua orang maklum data ni. Ini bukan cerita-cerita saja, ini data. Okey, tapi orang tetap lagi nak mempertahankan hak kemanusiaan. Ini hak kami dan sebagainya. Masing-masing boleh menggunakan akal untuk berfikir, dan ini yang Allah Taala tekankan kepada kita supaya membezakan. Berapa ramai yang tahu berpuasa itu memberi kerehatan kepada perut kita kan? Dah proses tahun bekerja, 1 bulan berehat. Ni cerita ibadah lain, ini cerita dari sudut kesihatan. Berapa ramai tahu? Puasa ke tak puasa juga. Katanya menambah beban lah, memenatkan lah, melesukan dan sebagainya. Ini antaralah kalau tetap nak mengingkari perintah Allah, tetap mengikuti arahan syaitan, inilah yang disebutkan. Bahkan saya sendiri pun, kalau bila orang kata perzinaan tu dengan istilah terlanjur, kan orang Melayu selalu sebut terlanjur, kan, terlanjur tu maknanya dia berzina. Sebenarnya berzina ni tidak ada istilah terlanjur. Berzina tidak ada istilah terlanjur. Sebab apa? Bila dia nak berzina, dia datang dengan niat. Dia ambil kunci motor, kunci kereta, dia start, dia isi minyak, isi petrol, naik kereta, pandu, bayar duit tol, sampai dekat rumah si wanita tu pula, cakap pula dengan dia, sekian, sampai terjadinya perzinaan. Adakah itu terlanjur? Macam kalau tu maksudnya tak sengaja kan? Sebenarnya dengan sengaja, dengan kewarasan, dia sendiri yang nak. Okay? Jadi manusia tahu dengan perzinaan itu boleh jadinya AIDS, boleh adanya penyakit kelamin, boleh berlakunya pembuangan bayi, boleh berlakunya kerosakan dalam institusi kekeluargaan, boleh berlakunya perceraian suami isteri. Semua orang maklum. Tapi buat juga, tetap nak ta'budu syaitan. Okay? Sebab itu Allah Ta'ala pesan dah, gunakan akal kamu. Kamu tengok sendiri, apa yang aku perintahkan semuanya ada kebaikan dan manfaat. Apa yang kamu nak ikut pada syaitan, semuanya adalah kerosakan dan kerosakan. Tidak ada pun kebaikan, tapi kamu tak gunakan akal kamu untuk berfikir. Okey. Baik, perhatikan ayat 63. Allah Taala menyebutkan, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kita tengok daripada ayat 63 sampai 67. Allah kata hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Disebabkan maksiat-maksiat yang kita buat, patuh menyembah kepada syaitan di dunia ni, Allah kata hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam allati kuntum tu'adun, yang dahulunya kamu diancam dengannya. Kita dekat dunia ni tuan-tuan, kita sendiri dengar dah, setiap kali buat maksiat Allah akan ancam dalam syurga. Nabi ancam dalam hadis Nabi berkaitan tentang neraka jahannam. Okey, semuanya. Kemudian Allah Taala sebut islauhal yauma bima kuntum takfurun, dan kata Allah Taala, maka masukkanlah kamu ke dalamnya pada hari ini, iaitu hari kiamat, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Okey, tuan-tuan perhatikan saya baca sedikit tafsir daripada Al-Hafiz Ibn Kathir. Dia kata apa? Dikatakan kepada orang kafir dalam kalangan Bani Adam, iaitu anak cucu Nabi Adam, manusia ini, pada hari kiamat neraka jahannam dipamerkan kepada mereka sebagai celaan dan hinaan. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Maksudnya bila didatangkan neraka jahannam, diperlihatkan kepada mereka, maka dikatakan oleh Allah, hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang diancam kepada kamu dahulu di dunia. Kemudian dikatakan lagi sekali kepada mereka, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Dan inilah dahulu dan masuklah kamu ke dalam neraka jahannam ini pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Ini pun juga adalah azab psikologi daripada Allah. Masuk neraka adalah azab, kemudian diletakkan satu ayat cercaan, hinaan. Aku dah cakap dah, aku dah pesan dah, aku dah ingatkan dah, kamu buat juga. Pesanan-pesanan tu sebenarnya tak ada satu pun manfaat kepada ahli neraka, tapi sebenarnya menambahkan lagi azab, menambahkan lagi kesakitan di hati penghuni-penghuni neraka. Azab psikologi Allah berikan kepada penghuni neraka. Fizikal sakit, dalaman mereka pun sakit. Okey.
Sebab dia ejek-ejek kepada mereka ketika mana mereka masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Okey, ayat 65, bila penghuni neraka ni masuk dalam neraka Allah, mereka cuba berhujah dan beralasan dengan Allah. Macam-macam alasan dia datangkan. Kami dulu solat, kami itu, kami ini, kami itu, kami ini. Maka Allah sebut pada ayat 65, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, iaitu hari kiamat, kami telah tutup, nakhtim ala afwahim, mulutnya kami dah tutup. Wa tukallimuna aydihim, dan yang bercakap nanti adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi nanti kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan, usahakan dekat dunia. Okey, kita baca sikit tuan-tuan terjemahan tafsiran di sini. Kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, ayat ini adalah keadaan orang kafir dan orang munafik pada hari kiamat ketika mereka mengingkari perilaku buruk yang mereka lakukan di dunia serta bersumpah dengan apa yang telah mereka lakukan. Lalu Allah menutup lisan-lisan mereka, sedangkan anggota tubuh mereka berbicara tentang apa yang sudah mereka perbuat. Sufyan bin Uyainah berkata daripada Abu Hurairah bahawa di dalam hadis yang panjang tentang hari kiamat, Nabi telah bersabda. Saya baca terjemahan saja. Kata Nabi SAW, kemudian orang yang ketiga dihadapkan kepada Allah. Dia bertanya, siapa engkau? Maknanya Allah Ta'ala bertanya, siapa engkau? Orang itu menjawab, aku ni adalah hamba-Mu. Ni ahli neraka tuan-tuan. Dia dah masuk neraka, Allah tanya pada dia, siapa engkau? Dia kata, aku ni hamba-Mu, wahai Allah. Aku beriman kepadamu, kepada Nabi-Mu, kepada kitab-Mu. Aku berpuasa, aku salat dan aku bersedekah. Maknanya dia berhujah dengan Allah ni. Dia cakap, ya wahai Allah, aku ni hamba-Mu. Dulu aku beriman pada Engkau, aku beriman pada Rasul Engkau, aku beriman dengan Al-Quran, aku salat, aku puasa, aku bersedekah. Dan dia menceritakan lagi berbagai-bagai kebaikan yang dia lakukan. Ni Nabi cerita penghuni neraka nanti. Lalu dikatakan kepadanya, maknanya Allah berkata pada penghuni neraka, bukankah telah kami utuskan kepada kamu saksi kami? Siapa saksi Allah? Ini, pada panca indera yang Allah berikan pada kita. Orang itu sesaat berfikir, kata Nabi. Dia terfikir, siapakah yang menjadi saksi padahal mulutnya dikunci? Dikatakan kepada pahanya, bicaralah. Lalu pahanya, dagingnya dan tulangnya berbicara tentang apa yang dikerjakannya. Itulah dia orang munafik yang memberi alasan pada dirinya sendiri, dan itulah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Yang ini Nabi dah sebut dah, ada penghuni neraka yang berhujah dengan Allah sebab dia ni orang munafik. Dia kata, dulu dekat dunia aku beriman pada Allah, aku beriman pada Nabi, aku beriman pada Quran dan sebagainya, aku sedekah, aku puasa dan sebagainya. Tapi Allah kata, dekat dunia dahulu aku dah bagi dah saksi aku yang menjadi saksi kepada kamu. Siapa? Inilah pada panca indera kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ingin melakukan apa-apa kemaksiatan kepada Allah, fikir panjang. Fikir panjang ni bukan urusan dunia saja. Saya dapat duit, saya boleh buat rumah, saya boleh itu, saya boleh ni. Tapi panjang akal orang mukmin ni, dia sampai ke alam akhirat. Apa yang bakal saya terima nanti dekat alam akhirat? Apa yang bakal saya terima? Okay? Jadi panjangkan akal kita bila berfikir tentang kehidupan ni. Jangan kita pendekkan sampai hal-hal dunia sahaja. Biar panjang akal kita sampai ke alam akhirat. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-66. Tapi sebenarnya ayat 65 tu, bila Allah kata tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap, kita rasa benda ni tak logik. Tapi sebenarnya benda ni semua hidup tuan-tuan. Cuba tuan-tuan perhatikan. Kalau hari ni kita nak ambil satu bukti. Kita buka satu website. Ni orang-orang programmer tahulah. Kita buka satu website. Kita pun key in kita punya password. Online banking ke apa ke, kita rasa itu password, secret word kita. Tapi hakikatnya skrin kita tu dia ada berapa layer belakang tu. Layer kedua, layer ketiga, layer keempat yang kita tak nampak. Dan di belakang tu semua diketahui oleh programmer. Maknanya siapa programmer ni, dia boleh kita kata dia boleh hack kan website ke apa ke, dia boleh hack. Sebab apa? Sebab di balik tu dia tahu. Jadi kalau benda yang tak yang tak hidup pun boleh seperti itu,
Apatah lagi kita yang hidup ni, tangan kita hidup, kaki kita hidup, badan kita hidup, dia boleh menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Website tu, komputer tu tak hidup pun, tapi boleh jadi saksi kepada kita. Apa yang kita Google, apa yang kita search, semuanya ada history dia. Kan boleh detect balik kan, semuanya dah ada record. Itu tak hidup tuan-tuan. Apatah lagi pada kita yang hidup ni, semua boleh jadi saksi. Okey. Sebab itu dalam surah Az-Zalzalah Allah kata apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Maksud wa qala al insanu ma laha. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi ni akan bercakap. Bi anna rabbaka awhalaha, seperti mana yang Allah wahyukan. Mana Allah Taala akan tanya tentang amalan kita, bumi akan bercakap. Dekat tempat saya lah, atas ni lah manusia ni melakukan ibadah, dia solat, dia sujud padamu. Dekat bumi ni kata pula atas aku lah manusia ni melakukan maksiat kepada Allah. Semua akan bercakap, semuanya akan berbicara dengan Allah Ta'ala. Sedangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha mengetahui, tahu sungguh dah. Dia tahu dan dia nampak apa yang kita buat. Tapi sengaja dia datangkan saksi untuk membuktikan pengadilan daripada Allah Ta'ala. Nak tunjuk dia tu sangat adil. Okay, ada saksi yang akan menyokong, yang akan menjadi saksi atas apa perlakuan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Okey, tengok tuan-tuan, ayat 66 dan juga ayat 67. Ini ahli-ahli maksiat, ahli-ahli neraka. Allah kata apa? Walau nasha'u ladamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kata Allah Ta'ala, jikalau kami mengkehendaki, pasti kami akan ladamasna ala a'yunihim, kami akan hapuskan penglihatan mereka. Fastabaqus sirat, maka mereka akan berlumba-lumba mencari jalan. Fa anna yubsirun, maka betapa mereka dapat melihatnya. Okey, kita baca sikit dia punya tafsiran dia. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, dia kata apa? Ali bin Abi Talha meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, dia berfirman, jikalau kami mengkehendaki, nescaya kami akan menyesatkan mereka dari petunjuk, maka bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk? Murrah berkata, kami butakan mereka. Al-Hasan Al-Basri berkata, jikalau Allah mengkehendaki, nescaya Allah akan menghapuskan mata mereka sehingga menjadikan mereka buta dan bingung. As-Suddi berkata, dia berkata, jikalau kami mengkehendaki, nescaya kami butakan penglihatan mereka. Mujahid, Abu Saleh, Qatadah berkata, berlumba-lumbalah kalian berjalan di sirat, iaitu jalan. Ibnu Zaid berkata, yang dimaksudkan sirat di sini adalah kebenaran. Mengapa mereka tidak melihatnya? Sesungguhnya kami telah melenyapkan mata mereka. Al-Aufi meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, ia berkata, fa anna yubsirun, mereka tidak dapat melihat kebenaran. Okey, maksudnya macam ni tuan-tuan. Sebelum saya nak sebut, tuan-tuan perhatikan kalimah la damasna. La damasna tu iaitu meratakan mata. Maknanya mata ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan cabut mata ni, biji mata ni Allah buang dan Allah ratakan mata ni. Maknanya kulit saja. Itu kalimah la damasna. Kata Allah Ta'ala, walau nasha'u ladamasna ala a'yunihim, jikalau kami nak cabut mata dia, jadikan kulit saja, tak ada mata, nak cabut pun kami boleh buat. Kalau Allah nak cabut hidayah tu, maknanya kalau orang petikaikan Allah Ta'ala lah, dia kata apa? Wahai Allah, dulu kami tak dapat kebenaran, wahai Allah, dulu kamu tak bagi petunjuk pada aku. Allah kata apa? Kalau aku nak butakan kamu, tak nak nampak kebenaran, aku boleh buat. Tapi kamu hari ni ada mata, tapi kamu tak nak nampak kebenaran tu, kamu sendiri tak nak cari kebenaran tu. Sebab itu Allah kata, bila Allah cabut mata tu, manusia masa tu akan tercari-cari jalannya. Fa anna yubsirun, kata Allah Ta'ala. Betapa mereka dapat melihat ketika itu. Tapi Allah kata, aku tak cabut pun mata kamu. Kalau aku nak buat, aku boleh buat. Tapi aku berikan mata kepada kamu supaya kamu berfikir. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala ingatkan kita, setiap panca indera yang kita ada ni, satu kita kena faham, dia adalah tanggungjawab yang akan jadi saksi kita dekat akhirat. Dan yang kedua, setiap panca indera yang ada pada tubuh kita ni tuan-tuan, Allah bandingkan. Kamu ada akal, lembu pun ada akal.
Kalau kamu tak gunakan akal kamu untuk membezakan yang baik dan buruk, apa beza akal kamu dengan haiwan? Kan Allah sebut dalam ayat mana? Allah kata kal an'am. Kamu ada mata tapi tak melihat kebenaran. Ada telinga tak boleh dengar kebenaran. Ada akal tak boleh mendengar, tak boleh berfikir tentang kebenaran. Samalah kamu ni macam kal an'am, iaitu haiwan-haiwan ternak. Sebab mereka pun ada mata, ada telinga, ada akal, tapi mereka tak boleh berfikir. Okey, mereka tak boleh melihat kebenaran, mereka tak boleh mendengar kebenaran. Samalah kamu. Yang ini Allah Taala ingatkan kita tuan-tuan, supaya jangan persia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di sini hujah Allah. Yang duk kata aku tak beri hidayah dan sebagainya, mata kamu tu kalau aku nak cabut aku boleh cabut, tapi aku berikan dekat dunia mata tu. Tujuan dia untuk kamu cari melihat kebenaran. Cari kebenaran. Lihat aku ni dekat dunia ni, tapi kamu tak gunakan. Kemudian Allah kata walau nasya'u lamassakhnahum ala makanatihim, dan jikalau aku mengkehendaki lamassakhnahum ala makanatihim, aku nak mengkakukan tubuhnya, jasmaninya tu Allah nak bekukan tuan-tuan, tak boleh bergerak, lumpuhkan dia. Famastata'u mudiyan, yang mana dia tak mampu untuk ke depan, wala yarjiun, dan tak mampu untuk ke belakang pun Allah boleh buat, tapi Allah tak buat. Allah Ta'ala boleh saja bagi tubuh, bagi nikmat, boleh berjalan, boleh bercakap, boleh bergerak, boleh capai itu, boleh capai ini, adalah untuk kamu bergerak pergi cari kebenaran, bantu orang yang membawa kebenaran. Sepatutnya macam tu, tapi kamu tak gunakan. Okey, perhatikan tuan-tuan kalimah lamassakhnahum ala makanatihim. Okey, tadi kalimah la tamasna ala ayunihim itu merujuk pada Allah nak ratakan mata. Dia cabut biji mata ni, kemudian dijadikan rata. Mata ni maknanya kosong lah, tak ada mata. Boleh. Pada kalimah lamassakhnahum ala makanatihim, kalau tengok pada terjemahan, dia terjemahkan, ada yang terjemahkan dikakukan jasmani dia, maknanya tubuhnya keras, lumpuh. Tapi yang tepatnya kalimah lamassakhnahum ala makanatihim adalah merujuk kepada Allah boleh ubah jasmani kita. Dalam Quran, tak silap saya, ada dua tempat, dua peristiwa besar yang berlaku pada zaman Nabi terdahulu yang Allah tukar kejadian mereka. Ada yang ditukar jadi kera, ada yang tukar jadi apa, saya tak ingat lagi. Ada dua lah, mungkin lebih lagi kot, tapi yang saya perasan dua. Yang mana mereka mengingkari arahan Allah, Allah tukar mereka menjadi kera. Allah boleh buat, sebab kalau Allah nak halang dia daripada hidayah, boleh Allah buat. Tukar jadi itu, tukar jadi ini kan, supaya dia tak berfikir dan sebagainya. Tapi tak buat. Tak buat. Allah kata walau nasya', kalau aku mengkehendaki aku boleh buat, tapi aku tak buat. Sebab apa? Aku nak beri pilihan pada manusia untuk melihat kebenaran, mencari kebenaran. Okey? Allah boleh buat, tapi Allah tak buat, supaya kita gunakan akal kita berfikir dan untuk mencari kebenaran, melihat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, ayat 68 pula. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Kata Allah Taala, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, nescaya kami akan kembalikan mereka kepada kejadian asalnya. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berfikir? Maksudnya apa tuan-tuan? Dekat sini Allah Ta'ala mengingatkan kita, dekat sini Allah ingatkan kita tuan-tuan, manusia ni tumpu kepada dunia ni sampai dia sanggup sembah syaitan, mengikut nafsu syahwat dia, meninggalkan kebenaran dan ketaatan pada Allah. Allah kata mudah je, wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, kami akan kembalikan dirinya seperti kejadian asal. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia akan jadi seperti budak-budak, perangainya, tenaganya, semua akan kembali balik. Dia akan jadi tua. Tua tu perangai kadang-kadang macam budak-budak, kadang-kadang tenaganya pun tak berdaya macam dia muda dulu, sama macam keadaan dia kecil. Allah kembalikan. Tujuan dia apa? Allah nak bagi tahu, kehidupan kamu dekat dunia ada pengakhiran. Apa yang kamu nak kejar sangat ni? Semua kamu dah maklum dah, kamu dah nampak dah kawan-kawan kamu, kenalan kamu, rakan-rakan kamu, keluarga kamu, ramai yang dah beransur tua dan ramai yang telah kembali kepada Tuhannya. Kenapa kamu terus lagi memburu kehidupan dunia tanpa arah? Kenapa kamu masih lagi jauh kepada Allah Ta'ala, sedangkan kamu tahu dan percaya kehidupan kamu ada pengakhiran dia?
Okay, yang ini Allah Ta'ala sebut. Dan Allah kata apa? Afala ya'qilun. Hei manusia, apakah kamu ni tak berfikir? Apakah kamu ni tak menggunakan akal untuk berfikir? Tuan-tuan jelas kat sini tuan-tuan. Di sini adalah ayat-ayat yang Allah Ta'ala datangkan pertanyaan supaya kita berfikir. Okay? Sebab kita duk buru dunia ni, usaha macam-macam, buat macam-macam ni, tak kira halal haram ni, Allah kata nak pergi sampai mana? Sebab kehidupan dunia kamu ada pengakhiran dia. Sebab itu kadang-kadang kita pelik tuan-tuan. Ada orang makan dah berpantang dah. Tak boleh makan inilah, tak boleh makan itulah, nanti kena kencing manis, darah tinggi, itu ini. Tidur dah tak lena dah. Tangan dah tak kuat dah. Tapi dia punya keinginan pada dunia dia tetap lagi melampaui batas. Tetap lagi nak kumpulkan harta. Tetap lagi nak beli kereta-kereta mewah. Masih lagi bersyahwat lagi untuk tengok tentang kenikmatan-kenikmatan dunia ni. Sedangkan alamat-alamat, tanda-tanda ni supaya kita berfikir. Kita dah makin berusia, kita dah makin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah gunakan, suruh kita gunakan. Kehidupan kamu dekat dunia mesti ada pengakhiran. Tidak kekal selamanya. Jadi berpada-pada dengan kehidupan dunia kamu. Okey, baik. Ayat yang ke-69. Tuan-tuan perasan tak? Daripada ayat tadi sampai ke ayat ni semuanya ingatan-ingatan kepada Allah. Dan ini yang menjadi hadis riwayat Ibn Hibban tu yang Nabi sebut apa? Iqra'u Yasin ala mautakum, kan? Yang saya ulang pada mukadimah Yasin kita yang terdahulu tuan-tuan. Yang Nabi pesan, bacalah surah Yasin kepada orang yang dalam keadaan sakarat, yang dalam keadaan nak hampir meninggal. Tujuannya apa? Sebagai peringatan kepada dia supaya bertaubat untuk peluang yang terakhir. Ni ayat-ayat ni tuan-tuan, Allah pesan dah. Aku dah bagi macam-macam nikmat, dah bagi mata, dah bagi tubuh badan, dah berikan usia yang panjang. Gunakan akal kamu supaya kamu nampak Allah Ta'ala. Bertaubat sebelum kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ayat 69. Tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-69. Allah Ta'ala kata, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kata Allah Ta'ala, dan kami mengajarkan syair kepadanya, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, dan syair itu tidak layak bagi Muhammad. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Tuan-tuan perhatikan di sini ayat ni diturunkan sebab ada yang menuduh Nabi ni adalah penyair. Penyair ni kalau zaman hari ni tuan-tuan macam penyanyi lah. Okey, macam penyanyi. Ramai yang menyangka Nabi ni penyanyi sebab dituduhnya Nabi ni penulis ataupun yang menulis Al-Quran, maka dia kata Muhammad ni adalah penyair sebab indah sangat susunan Quran ni. Tapi Allah Ta'ala menjaga Nabi SAW. Allah membuktikan banyak tempat, banyak peristiwa yang Nabi ni memang tak mampu bersyair. Bahkan Nabi SAW kalau dia ajar syair pun tak boleh. Ada satu hadis daripada Aisyah, yang mana Nabi SAW pernah meniru syair, pernah sebut macam syair, tapi syair Nabi ni terbalik-terbalik, yang belakang duduk depan, yang duduk depan duduk belakang. Dan Aisyah bagi tahu pada Nabi, dan Nabi SAW mengatakan, aku memang tak suka syair ni, memang tak suka. Nak bagi tahu Quran memang solid daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Nabi SAW. Sebab itu Nabi memang tak mampu untuk bersyair, nak bergurindam dan sebagainya. Sebab itu bukan daripada Nabi SAW. Tapi syair dibolehkan dalam agama kita. Contohlah kalau di negara kita tuan-tuan, mungkin kita tak nampak peranan syair ni ataupun peranan menyanyi ni. Tapi di negara luar, non-Muslim, mereka tak boleh dengar kuliah-kuliah macam kita, kuliah maghrib lah, kuliah duha lah, kelas-kelas macam ni tak boleh. Tapi nak membawa mereka berfikir adalah dengan muzik, kan, dengan muzik. Contohlah tuan-tuan, kalau di barat Cat Stevens nyanyi lagu ketuhanan, orang-orang yang mendengar, yang meminati dia akan berfikir, betul lah, dakwahnya melalui itu. Jadi itu dibolehkan. Sebab itu pada zaman Nabi, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, ini antara sahabat-sahabat yang mahir dalam ilmu syair. Berapa ramai orang yang terpengaruh, yang terlembut hatinya mendengar syair-syair sahabat-sahabat ini. Dan antara yang menyebabkan Allah Ta'ala sengaja sebut pada ayat ni, kenapa Nabi
tak boleh bersyair dan sebagainya adalah untuk memberitahu beza syair dengan Al-Quran. Syair dia menghiburkan manusia dengan lenggok bahasa, tapi Al-Quran menghiburkan manusia dengan mesej dia. Syair membawa manusia terpedaya. Ada kalanya mesejnya adalah mesej-mesej yang kemaksiatan. Sebab syair-syair ni tuan-tuan, ada juga yang memuji manusia tanpa sebab. Macam kita lah, kalau lagu kita ada cerita pasal Fatimah lah, oh Azizah lah, kan, macam-macam kan. Semuanya membawa kepada kemaksiatan. Tapi Quran tidak. Dia membawa mesej kepada ketuhanan. Ini nak membezakan antara syair dengan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala menafikan dekat sini, Nabi bukan penyair. Kamu ajarkan pun dia takkan pandai syair, sebab Nabi tak layak untuk bersyair. Okay? Dan Quran itu adalah pelajaran, kata Allah, in huwa illa zikrun, yang mana Quran itu adalah sebagai peringatan, wa Quranun mubin, dan dia adalah kitab yang nyata. Okay? Kitab yang jelas kebenaran dia. Okay? Tidak ada keraguan dan sebagainya. Saya baru ni, masa saya pergi kampung orang asli, saya ada pair dengan seorang ni. Dia ni non-Muslim. Dia non-Muslim dan dia suka bertanya tentang Islam lah. Menarik lah, perbualan dengan dia menarik. Banyak benda yang dipertikaikan dan dia bertanya, betul ke tidak ni ajaran agama. Banyaklah kita berhubung. Yang paling saya tertarik, dia kata apa, macam mana orang Islam boleh berpegang dengan satu kitab yang kitab tu dah lama turun dah. 1400 tahun dulu dah turun dah. Kita boleh pegang dan kita kata kitab ni betul. Dia kata benda tu benda yang sangat merepek kata. Okay, dia kata ni kitab yang paling merepek kali yang dia bagi dia lah, sebab dia ni tak percaya Tuhan, ateis lah. Tapi dia nak tahu pasal agama. Dia kata macam mana orang boleh pegang, boleh ikut dan boleh follow satu kitab yang dah berkurun-kurun turun dah. Takkanlah tak ada kesalahan, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Ini antaralah dia bertanya lah, dan banyaklah ulasan-ulasan yang saya cuba bantu dia. Tapi yang paling saya ingat lagi, yang saya kata pada dia, yang buatkan dia berfikir, cakap dengan dia, cuba awak datangkan satu contoh, mana-manalah siapa-siapalah yang pakar, buktikan kelemahan dan kekurangan Al-Quran. Buktikan yang mana lemahnya. Dalam Quran ada cerita tentang sains, ada cerita tentang biologi, macam mana manusia diciptakan daripada zygotnya, embryonya, semualah komplit. Dia kata, oh yang itu mungkin Muhammad yang tulis, dia belajar daripada mana-mana. Zaman tu siapa yang dah kaji bab tu? Zaman tu siapa dah kaji sampai bab tu? Tak ada orang. Melainkan ini semua kalam daripada Tuhan. Dalam Quran dah disebutkan, Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Yusuf. Allah kata apa? Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Allah Ta'ala sebut yang ada ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar. Kan Allah Ta'ala kata Nabi Yusuf ni bermimpi ada 11 bintang sujud kepada dia. Sekarang ni dekat dunia baru jumpa berapa bintang. Tapi tengok kajian sains, tiba-tiba bertambah. Sekarang dah bertambah dah. Dia kata ada satu lagi bintang, planet yang kita dah temui dah. Kan dah bertemu dah dengan satu lagi planet. Tak salah saya, planet yang ke-9 ke planet yang ke-10 lah. Dia kata dah bertemu dah. Quran dah sebut ada 11 bintang. Nampak tak? Ilmu manusia terbatas, tapi Quran statik dan dia tetap fix dengan apa yang telah dia nyatakan. Ada 11. Lambat laun akan ada kajian yang akan bertemu dengan 11 bintang ni. Okay, yang ni yang membuatkan dia senyap je. Dah tak berfikir. Sebab dia kata macam mana orang boleh berpegang dengan kitab lama ni kan. Kalau kita tak rasakan ini datang daripada Tuhan, kita akan pertikaikan lah. Tapi sebabkan datang daripada Tuhan, yang ini kita kena yakin dan kita kena pegang. Okey, baik. Jadi Allah dah pesan dah, Quran ni adalah sebagai zikir dan juga wa Quran mubin, kitab yang menjadi peringatan dan jadi pelajaran yang jelas kepada manusia. Kemudian ayat 70, Allah kata apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia, iaitu Muhammad, liyunzira, memberi peringatan, man kana hayyan, kepada orang-orang yang hidup hatinya, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan supaya pastilah menjadi ketetapan azab kepada orang-orang kafir. Quran ni dia adalah menjadi rahmat kepada orang mukmin dan dia akan menjadi azab kepada orang kafir. Okay? Orang mukmin bila dengar ayat Quran, hatinya jadi lebih tenang, dia akan jadi lebih bahagia, dia akan menambahkan lagi iman. Tapi bagi orang kafir, dia menambahkan lagi azab dan ancaman.
bahkan menyempitkan hati dia. Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu benar tapi menyalahi apa yang dia percaya. Benda tu yang menyakitkan hati dia. Saya adalah kenalan-kenalan yang terbuka. Bila dia bukan Islam tapi bila cerita tentang agama, terbuka untuk dengar. Tapi ada juga kalangan sahabat saya yang bila kita cerita tentang agama, tak nak dengar. Bahkan dia kata apa? Mak dia kalau dengar azan pun tutup TV. Sampai tahap dengar azan pun tutup TV. Sebab apa? Tak nak dengar langsung. Kenapa? Sebab kebanyakan mereka yang seperti itu adalah mereka dah mula yakin apa yang dia percaya adalah salah. Okay? Yang dia percaya adalah salah. Nak jadi cerita lah tuan-tuan. Ni satu kisah ni. Kisah ni berlaku pada saya. Sahabat saya, dia kahwin dengan seorang lelaki Serani. Serani ni Portugis kan? Orang Portugis kan? Yang duduk di Malaysia ni lah keturunan dia. Kristian. Dia masuk Islam. Dan dia ni Islam, lebih Islam daripada orang Islam. Baguslah. Tapi sayangnya sebab dia duduk dalam keluarga, mak dia tak bagi. Mak dia kata kalau kamu nak kahwin dengan anak saya, kamu kena duduk dengan saya. Sebab mak dia kalau boleh nak, masih lagi ada peluang untuk ni lah. Nak jadi cerita, anak-anak dia yang ini, dia ajar untuk beribadah macam ibadah orang Kristian lah. Bila pergi tadika, cikgu suruh lukis perkampungan, ada masjid dan sebagainya. Anak dia lukis kampung, kemudian ada church. Dia kata ni masjid, bukan church, ni masjid. Anak dia kalau solat pun berdoa macam Kristian lah, duduk dekat penjuru rumah, berdiri tegak, solat samalah, gaya semua ada. Dia kata ni anak dia. Okay? Dan sekarang dia dah keluar daripada rumah mentua dia lah. Dia kata dia nampaklah sebab-sebab tu kenapa dia halang untuk keluar rumah tu kan. Tapi nak jadi cerita, mak dia bila cerita tentang agama, dia kata pada mak dia, saya ni mak lebih Kristian daripada Kristian. Sebab Kristian bagi tahu sekian-sekian verse, yang ini tak boleh minum arak, orang Kristian kena bersunat, orang Kristian tak boleh makan babi dan sebagainya. Sebut dalam Quran dan dia dah highlight dah Bible tu. Tunjuk pada mak dia tutup je. Mak dia kata jangan cakap dah dengan mak. Sebab apa? Benda tu telah menafikan apa yang dia pegang. Kebenaran tu dah nampak tapi dia sendiri yang tak nak melihat, tak nak mendengar. Dan itu yang Allah Taala sebutkan. Yang mana Quran dia menjadi peringatan kepada hati-hati orang yang hidup ni, tetapi dia juga akan menjadi azab kepada orang-orang kafir. Okey? Ini ketetapan yang tak boleh dinafikan. Sebab itu kalau kita baca Quran mentambah iman kita rasa lebih tenang. Sebab apa? Dia meyakinkan kita, menguatkan lagi kepercayaan kita. Tapi orang yang tak beriman pada Allah, dia dengar Quran dia menyakitkan hati dia sebab telah menafikan apa yang dia percaya sebelum tu. Okey? Apa yang dia nak cari kesalahan dari Quran tak jumpa benda lain pula, yang itu menyakitkan hati dia. Sebab itu Allah kata liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok lagi pada ayat yang ke-71. Okey, ayat 71 Allah Taala sebutkan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan haiwan ternak untuk mereka, iaitu sebahagian daripada apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, sebahagiannya menjadi tunggangan dan sebahagiannya menjadi makanan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun, dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur. Ayat ni tuan-tuan, daripada 71 sampai 73 ni, ini pun Allah Ta'ala nak kita berfikir, yang mana Allah nak tunjukkan dunia ni ada Tuhan yang mengatur. Kalau dunia ni tak ada Tuhan, semuanya hidup secara sains, secara semula jadi, ia adalah perkara yang mustahil. Sebab takkan ada makhluk yang nak taat kepada makhluk yang lain, sebab masing-masing nak jadi khalifah. Contohlah, kalau tak ada Tuhan, tak ada yang mengatur dunia ni tuan-tuan, semua orang nak jadi manusia. Sebab manusia nak ada akal, nak berkahwin, nak ada pendapatan, nak hidup ini, nak hidup macam tu dan ini. Tapi tak boleh. Ada manusia yang
hidupnya macam ni. Ada manusia yang lahirnya di kampung orang asli. Ada manusia yang hidup dalam bangsa macam ni. Ada manusia yang hidup dalam keadaan kurang upaya. Semuanya atas ketetapan Allah. Dan itu buktinya ada kewujudan Tuhan. Sebab tidak ada satu pun yang kita boleh pilih. Kan? Sebab semuanya atas pilihan dan ketetapan Tuhan. Yang itu Allah Ta'ala nak tekankan mesej. Kalau Tuhan, dunia ni tak ada Tuhan, kucing pun nak jadi manusia. Kambing pun nak jadi manusia. Sebab apa? Kalau dia jadi kambing, dia akan dimakan, dia akan ditunggangi, dia tak boleh buat apa-apa. Macam kita lah tuan-tuan, kalau dalam satu syarikat, organisasi, kalau tak ada bos, majikan, semua orang nak jadi bos. Tapi sebabnya ada bos, maka bos tu yang caturkan, kamu jadi supervisor, kamu jadi staff, kamu jadi kerani, kamu jadi cleaner. Semua akan mengikut arahan yang paling teratas, majikan tu. Kan? Sebab apa? Semua dah ditugaskan, semua ada tanggungjawab masing-masing. Kalau tak ada bos, yang bawah sekali pun nak jadi bos. Gajinya lebih besar, pakaiannya lebih baik, kehidupannya lebih baik, betul? Tapi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ada majikan. Macam itulah kehidupan kita dekat dunia. Ada haiwan, Allah kata, haiwan tu kami dah ciptakan dia dah. Kami dah tundukkan haiwan tu sehingga kamu boleh kuasai. Kamu boleh jadikan sebagai kenderaan, kamu boleh jadikan sebagai makanan, kamu boleh ambil manfaat daripada haiwan ni, kamu boleh ambil minuman daripada dia. Manfaat tu apa tuan-tuan? Yang kalimah walahum fiha manafi'. Pada haiwan ni ada manfaat-manfaat. Pada bulunya boleh jadikan baju, pada kulitnya boleh jadikan tali pinggang, boleh jadikan kulit, boleh jadikan kasut, beg dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, pada haiwan tu kami dah tundukkan dia untuk kamu, yang kamu boleh manfaatkan macam-macam. Jadikan makanan, jadikan tunggangan, jadikan hiasan, jadikan minuman, semuanya. Afala yashkurun. Kamu tak bersyukur ke? Kamu tak nampak ke adanya Tuhan dekat situ? Sebab alam ni telah ditetapkan sekian keadaan dia. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di sini kalau orang yang betul-betul menggunakan akal dia melihat alam ni, nescaya dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada ayat yang ke-54, ayat 74, Allah kata, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itulah menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu wahai Muhammad. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Di sini apa tuan-tuan? Allah nak kata pada orang mukmin, ayat ini menuju pada Nabi dan kita orang mukmin, apa yang orang kafir ingkari kamu, apa yang orang kafir tak puas hati dengan kamu, yang mengata kamu ni, Allah kata kamu teruskan keimanan pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah kata inna na'lamu ma yusirru wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang ada dalam hati mereka dan apa yang zahir pada mereka. Mulutnya kata macam tu, tapi hatinya kata macam tu. Kami tahu. Jadi kamu jangan risau. Sebab Allah telah memberikan satu jaminan yang mana orang kafir ni sebenarnya hati dia mempercayai adanya Tuhan. Tapi sebabkan ego dia, sombong dia, dia tak nak mengaku adanya Tuhan semesta alam. Okey. Sebab ayat ni tuan-tuan tetap menceritakan tentang orang kafir yang mengambil berhala-berhala selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Okey, dia nak minta pertolongan tapi satu pun tak ada pertolongan daripada berhala-berhala tersebut. Okey. Baik. Okey, kita baca sikit dia punya tafsir daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, Allah berfirman mengingkari orang-orang musyrik yang menjadikan berhala sebagai Tuhan sebagai Tuhan bersama Allah. Ini zaman Quraisy Dia percaya pada Allah tapi dia tetap meletakkan berhala-berhala tu bersama dengan Allah. Okey, maknanya ada Tuhan bersama dengan Allah. Mereka berharap dengan semua itu semoga Tuhan-Tuhannya dapat menolong, memberi rezeki dan mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara. Allah berfirman, la yastati'una nasrahum. Berhala itu takkan dapat tolong mereka, iaitu Tuhan-Tuhan itu tidak berkuasa menolong para penyembahnya. Bahkan dia lebih lemah, lebih rendah dan lebih hina dan lebih jelek dibandingkan mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Sebab berhala itulah yang mereka cipta dengan tangan mereka.
Berhala tu Allah kata dialah yang sangat lemah. Dia tak memiliki apa-apa daya pun. Bahkan dia lebih hina daripada manusia yang sembah dia. Okay? Kemudian Allah kata bahkan dia tidak berkuasa menolong dirinya sendiri dan serta tidak berkuasa untuk menolak orang yang hendak berbuat jahat kepadanya, kerana dia adalah benda mati yang tidak dapat mendengar lagi tidak dapat berfikir. Ini logik akal kita pun mengiyakan. Sebab itu dalam agama Hindu tuan-tuan, dia pecah pada 3. Ada agama Hindu, kita ingat agama Hindu ni semua sembah berhala kan? Sebenarnya tidak. Yang saya faham, ada satu bukan Brahma, apa saya tak ingat, minta maaf lah, saya lupa sangat. Ada kaum orang Hindu ni, satu golongan ni, kalau kita pecah mazhab lah, dia menunaikan ibadah hanya dengan meditasi. Maknanya dia tak sembah berhala. Berhala tak ada dalam rumah pun. Dia hanya bermeditasi. Dia tahu ada Tuhan dan dia hanya bermeditasi dengan Tuhan dia. Yang kedua, yang menyembah berhala. Tapi berhala tu bersifat sebagai perantara. Ini dalam agama Hindu dekat Malaysia, bukan luar negara. Dia jadikan berhala tu, patung-patung tu adalah sebagai perantara. Itu bukan Tuhan. Dia tahu ni bukan Tuhan. Dia percaya berhala ni boleh pecah. Berhala ni tak boleh buat apa-apa. Dia tahu. Dan dia kata itu hanya perantara dia dengan Tuhan dia. Yang ketiga, ada juga puak daripada Hindu ni yang mengatakan berhala itu adalah Tuhan. Dan dia memang sembah pada berhala tu. Sebab dia kata dalam berhala tu ada Tuhan. Okay? Ini antaralah yang saya tahu. Tapi yang paling dekat misalnya yang kepercayaan yang pertama tu dengan kitab mereka yang mereka imani, yang mengatakan berhala tu bukan Tuhan. Dia ada satu kuasa yang lain dan ibadahnya adalah secara meditasi. Okey. Baik. Ya, betul, yang intelektual. Betul. Yang itu yang sendiri disebutkan. Yang saya dengar pun macam tu, dia kata golongan intelektual yang pegang yang pertama. Diorang yang vegetarian pun yang golongan itulah, yang vegetarian, yang itu banyak kan yang tu. Sebab dia kata dalam agama ni, yang agama Hindu ni, dia tak ada kelas-kelas. Dia hanya percaya dan beragama mengikut ajaran warisan sahaja. Ada yang mempertikaikan, maka dihalau lah daripada rumah sebagainya. Dia tak boleh dipersoalkan. Tapi agama kita boleh tuan-tuan. Agama kita yang salahnya bila orang bertanya, kita tak boleh jawab, dan kita kata jangan banyak tanya. Jangan banyak soal dalam agama ni. Ni tanda iman kurang. Tak. Bertanyalah dalam agama ni banyak-banyak, tak ada masalah. Sebab Allah sendiri jamin, tanzilul kitab, aku turunkan Quran ni la raiba fi, tak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, bahkan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tanyalah apa-apa persoalan, dia akan merungkaikan semua persoalan-persoalan kita. Okey. Baik, kemudian Allah kata lagi, wahum lahum jundum muhdarun, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Mujahid berkata, ketika hisab, hari perhitungan, yang dimaksudkan adalah berhala-berhala itu dikumpulkan dan dihimpunkan pada hari kiamat, menghadiri perhitungan para penyembahnya, agar hal itu lebih hebat membuatkan duka cita mereka serta lebih menunjukkan pada mereka tentang tegaknya hujah bagi mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Pada hari akhirat nanti, berhala ni akan dikumpulkan bersama dengan penyembah-penyembah dia dan dicampakkan ke dalam neraka bersama dengan penyembah-penyembah dia. Tujuan dia menambahkan lagi kesedihan dan kedukecitaan pada penyembah-penyembah berhala. Okay? Sebab tu Allah hina manusia-manusia keadaan ketika itu. Qatadah berkata, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun, memberi maksud orang-orang musyrik itu marah kepada tuhan-tuhan yang mereka sembah di dunia dan tidak memberikan kebaikan kepada mereka dan tidak dapat menolak keburukan, kerana mereka hanyalah berhala-berhala. Demikian yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Pendapat ini lebih baik dan menjadi pilihan Ibnu Jarir At-Tabari. Maksudnya apa tuan-tuan? Pada ayat yang kita baca ni, iaitu ayat 75, kata Qatadah, kata Imam At-Tabari dan juga Hasan Al-Basri, dia mengata ayat yang ke-75 ni adalah penghinaan Allah kepada para penyembah berhala. Dekat dunia, berhala tak tolong dia. Dekat akhirat, berhala tu tak boleh tolak kerosakan bagi dia. Semua masuk neraka. Yang itu menambahkan kemarahan penyembah-penyembah berhala kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Punya susah payah dulu kami mandikan kamu dengan susu. Kalau tahu pada agama lain, dia mandikan dengan susu, bangun pagi mandi dengan susu, pakaikan dengan pakaian yang cantik-cantik, dibuatkan satu bertatah emas lah dan sebagainya, disembah dan sebagainya.
dia tak datangkan pertolongan dekat dunia, bahkan dekat akhirat dia tak boleh halang kamu daripada masuk neraka. Itu satu penghinaan daripada Allah kepada penyembah berhala. Baik, ayat yang ke-76. Kata Allah, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ucapan orang kafir itu menyedihkan kamu. Okey, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan, iaitu kami mengetahui seluruh keadaan mereka dan kami akan balas mereka serta akan memperlakukan mereka atas semua itu pada hari di mana amal-amal mereka tidak akan luput, baik yang agung, yang hina, yang kecil dan yang besar. Bahkan seluruh amal yang mereka kerjakan akan diperlihatkan, baik yang telah berlalu maupun yang baru. Okey, yang ini ayat berkaitan tentang orang-orang yang menyembah berhala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan pula ayat yang ke-77. Okey, selesai yang tadi, kita masuk ayat ke-77. Ini chapter baru 77 sampailah ayat yang ke-83. Kita sempat ke ni? Dah 11.30. Ada soalan? Ada soalan? Okay. Dalam surah An-Nisa ayat 145, surah Al-Baqarah ayat 68, Allah menyatakan orang munafik berpadu di neraka yang paling bawah. Okey. Neraka duduk di situ surah berakhirnya. Tapi dalam banyak Allah sebut pasal ancaman neraka, selalunya Allah refer to kafir. Kenapa Allah akan kafir tersirat? Kenapa Allah tak highlight more on munafik pada on kafir? Okey. Okey, faham. Okey. Mungkin ayat ni mungkin ni bukan dari sudut tafsir mungkin ayat yang diturunkan tu berdasarkan kepada konteks zaman Nabi. Kebanyakan ayat itu turunkan zaman Madinah lah, yang kita kenal ramai golongan-golongan munafik dalam kalangan sahabat ni, bukan sahabat lah, kita kata orang-orang Islam di zaman Nabi tu ramai. Cumanya disebabkan zaman tu menjadi perdebatan, menjadi orang-orang Yahudi Madinah sentiasa membandingkan Islam dengan agama mereka, jadi dia sentiasa mencari salah. Allah mengancam orang kafir sebab secara umum, tetapi yang mengancam orang munafik datangnya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab dia kalau mengancam direct kepada orang munafik, artinya seolah-olahnya nanti dilihat agama tu mengancam antara dia daripada dalam kan. Jadi memberi mesej yang tak. Ni saya sebut ni bukan daripada tafsir, mungkin salah, tapi dia saya punya kefahaman macam tu. Okey, dia akan memberi mesej yang tak baik kepada agama. Jadi direct Allah kata kepada orang kafir umum. Tapi Nabi detailkan, kamu orang munafik daripada kalangan kita ni jangan selamatlah. Sebab ancaman kepada orang munafik datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada juga yang menjadi hujah kan. Ada hadis Nabi ni sebab apa yang Nabi sebut tu semuanya datang daripada Allah Taala. Sama je. Tapi dari sudut image yang lebih besar, jadi general macam tu kan. Okey. Ada lagi soalan puan? Iblis. Oh, syaitan dengan jin. Itu dah jawab kan tadi kan? Okey. Okey. Baik, kita tengok. Kita nak habiskan sampai ke kita berhenti? Okey, baik. Alright, kita berhenti kat sini. Ni ayat 77 nanti sampai ayat ke belakang ni. Ni ada cerita yang menarik juga. Spesifik tentang siapa nama ni, Ubay bin Khalaf, yang pertikaikan adanya hari kebangkitan, dan dijawab oleh Nabi SAW setelah Allah turunkan wahyu ni. Ada cerita ni, awalam yaral insan tu, dan cerita tentang orang-orang yang tak beriman, yang tak percaya tentang hari kebangkitan. Sehinggalah nanti kita akan tengok Allah Ta'ala wrap muqaddimah surah Yasin pada penghujung surah Yasin. Kita tengok macam mana Allah simpulkan dengan sempurna surah ni dengan baik pada penghujung surah Yasin tu, pada permulaan. Sebab pada permulaan surah Yasin Allah Ta'ala ada sebut ayat ke-8, ayat 9 cerita tentang
Kita tengok balik saya minta maaf, saya tak berapa ingat. Okey, yang mana Allah ada sebut kalimah inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Kemudian Allah kata wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang mana kita dah ulas dulu, kita kata yang ini bukan ayat untuk lari pada immigration ke custom ke, bukan. Tapi ini adalah ayat kepada orang yang tak dapat hidayah Allah. Mungkin ada yang pertikaikan, dia akan kata, kalau macam tu apa guna saya beribadah? Sebab hidayah tu Allah yang berikan. Maknanya Allah tak nak saya masuk saya dalam syurga, Allah tak beri hidayah. Seolah-olahnya apa yang berlaku pada kita semua atas takdir pilihan Allah. Sebenarnya tidak. Penghujung surah Yasin Allah Taala berikan jawapannya. Okey. Yang mana kehidupan kita ni, syurga neraka ni, dia bukan adalah pilihan, tapi dia ada ketetapan. Nanti saya akan ulaslah pada penghujung surah ni. Sebab kalau saya sebut tu dah terbagi jawapan lah. Okey, ada dia punya ni. Nanti kita akan sentuhlah insya-Allah pada penghujung surah Yasin. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Apapun, terima kasih atas perhatian tuan-tuan yang bersama-sama dengan kami. Mungkin boleh sharekan video ini, live ini di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan kita sama-sama memperolehi manfaat dan sama-sama melakukan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.